Bab elok atau bagus berkahwin dan mengahwinkan, yakni orang lain pada bulan Syawal, dan elok juga dukhul, yakni bersama isteri pada bulan Syawal itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwiniku pada bulan Syawal dan bersamaku pada bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah, siapakah di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih bertuah dariku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata perawi ini, siapa? Urwah, di bawah dia tu. Aisyah suka memasukkan anak-anak perempuannya ataupun orang-orang perempuan di bawah jagaannya kepada suaminya, yakni menyerahkan, menghantarkan orang-orang perempuan di bawah jagaannya pada bulan Syawal, menghantarkan kepada suaminya lah, untuk bersama dengan suaminya. Itu bab ni satu saja hadisnya. Seterusnya, hadis seterusnya tu bab nadbi man arada nikah imra'atin, galakan supaya orang yang mahu mengahwini seseorang perempuan itu melihat wajahnya dan kedua tapak tangannya qabla khutbatiha, sebelum meminangnya. Ni hadis ni termasuk dalam bab ni. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya aku pernah berada dekat Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki kepada baginda. Dia pun menceritakan kepada Nabi SAW bahawa dia mahu mengahwini seorang perempuan Ansar. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, adakah engkau telah melihatnya? Orang itu menjawab, belum. Tidak. Nabi SAW bersabda, fadhhab, kalau begitu pergilah, engkau lihatlah. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an, sesungguhnya pada mata orang-orang Ansar itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah lagi, katanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, aku mahu berkahwin dengan seorang perempuan Ansar. Nabi SAW pun bertanya dia, adakah engkau telah melihatnya? Kerana sesungguhnya pada mata orang-orang Ansar itu ada sesuatu. Qala, kata perawi, kata orang itu, qad nazartu ilaiha, qad nazartu ilaiha, saya telah pun melihatnya. Qala ala kam tazawwajta, dengan berapa mas kahwin engkau kahwini dia? Jadi engkau telah mengahwininya dengan berapa mas kahwinnya? Qala, orang itu menjawab, 4 uqiyah, 4 awaq, 4 uqiyah. Maka Nabi SAW pun berkata kepadanya, 4 uqiyah? Macam kamu tanhitun al-fiddah min urdi hadzal jabal, macam kamu pergi ambil perak itu dari bawah bukit itu. Ma indana ma nu'tika, kita tidak ada sebanyak itu untuk memberikan kepada kamu, tetapi boleh jadi kalau kami hantarkan pasukan perang, dan pasukan itu engkau boleh dapatlah sebahagian daripada hasil
Hasilnya qala, perawi ini berkata, yakni Abu Hurairah, maka Nabi SAW menghantarkan satu pasukan perang kepada Bani Abbas, di mana Nabi SAW memasukkan, menyenaraikan orang itu juga untuk pergi bersama dalam pasukan itu. Ini bab lain pula, bab mas kahwin, dan keharusan mas kahwin itu berupa pengajaran Al-Quran dan berupa sebentuk cincin besi dan selainnya, sama ada sedikit ataupun banyak. Dan elok bagus kalau mas kahwin itu sebanyak 500 dirham kepada orang yang tidak menyukarkannya lah, memberatkannya, kepada orang yang mampu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, katanya ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu, untuk memberikan diriku kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada perempuan itu ke atas dan ke bawah. Kemudian Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Bila perempuan itu melihat Nabi SAW tidak membuat apa-apa keputusan tentangnya, perempuan itu pun duduk. Faqama rajulun min ashabihi, lalu ada seorang lelaki, ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang ada di situ. Dia berkata, wahai Rasulullah, kalau engkau tidak berhajat kepadanya, maka kawinkanlah saya dengan dia. Faqala, Nabi SAW pun bertanya dia, engkau ada apa-apakah? Adakah engkau mempunyai sesuatu untuk diberikan sebagai mas kahwin? Maksudnya begitulah. Engkau ada apa-apakah? Orang itu menjawab, tidak ada. Demi Allah, wahai Rasulullah, tak ada sungguh. Nabi SAW pun kata, pergilah balik kepada ahli keluargamu, tengoklah, adakah engkau mendapati sesuatu. Orang itu pun pergi, kemudian balik mari pula. Dia kata, tidak ada, demi Allah, aku tidak dapati apa-apa. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, pergilah cari walaupun sebentuk cincin besi. Orang itu pun pergi, kemudian kembali pula. Dia pun berkata, tidak ada, demi Allah, wahai Rasulullah, tidak ada walaupun sebentuk cincin besi, tak ada. Tetapi yang ada inilah kain saya ini, kain saya yang dia duduk pakai. Sahal berkata, perawi ini berkata, dia tidak ada kain di bahagian atasnya. Yang di selimut tidak ada, kain selimut pun tidak ada. Sebab kita pakai kain plekak sajalah. Atas ni tak ada, baju pun tak ada. Falaha nisfu, dia kata dia boleh dapat separuhnya, separuh kain saya. Boleh ke dia separuh, bagi kepada dia separuh, dia kata. Rasulullah SAW pun kata, apa dia nak buat dengan kain engkau itu? Kalau engkau pakai kain itu, lam yakun 'alaiha minhu syai', dia tidak akan dapat mengguna sedikit pun kain itu. Dan kalau dia pula pakai, engkau tak ada apa untuk nak pakai. Macam mana? Lam yakun 'alaiha minhu syai', engkau tidak boleh memakainya sedikit pun. Orang itu pun duduk sehingga lama duduknya. Dia pun berdirilah, dah lama duduk, tak ada jawab apa-apa, berdiri pergi. Rasulullah SAW pun nampak dia sedang pergi. Terus Rasulullah suruh orang panggil dia. Dipanggil. Bila dia datang, Rasulullah SAW pun bertanya, sebanyak mana Quran ada pada engkau? Sebanyak mana Quran ada pada engkau? Dia kata, surah sekian. Dia Bilal surah ada pada dia.
Itu ada pada saya. Nabi SAW tanya lagi, engkau boleh baca an zahri qalbik, tanpa melihat? Mana engkau boleh baca dengan hafalan? Mana engkau ingat kau semua surah-surah tu? Dia kata, ya, saya ingat. Nabi SAW pun kata, pergilah, aku berikan, engkau memilikinya. Bima ma'aka minal Quran, dengan Al-Quran yang ada padamu itu. Ini hadis Abi Hazim, hadis Ya'qub, lebih kurang itulah juga. Lebih kurang hadis Abi Hazim inilah juga lafaznya. Seterusnya riwayat dari Abi Hazim lagi. Ini banyak nih sanad nih, tahwil sanad, kemalingan sanad. Imam Muslim menyebutkan semuanya ambil daripada Sahal bin Sa'ad belaka. Sebahagian mereka menambah dari sebahagian yang lain. Cuma dalam hadis Zaidah ada tambahan begini, intaliq, pergilah, aku telah kahwinkan engkau dengannya, maka ajarkanlah dia Al-Quran. Diriwayatkan dari Abi Salamah bin Abdurrahman bahawa dia berkata, saya telah bertanya Aisyah, isteri Nabi SAW, berapakah mas kahwin Rasulullah SAW? Hak dia sendirilah, mas kahwin dia sendiri. Aisyah berkata, mas kahwinnya untuk isteri-isterinya ialah 12 uqiyah dan 1 nash. 12 uqiyah setengah. Aisyah pun bertanya, kamu tahukah apa itu nash? Kata perawi ini, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman ini, dia kata tak tahu. Aisyah berkata nisfu uqiyah, setengah uqiyah. Fatilka 500 dirham. Itulah 500 dirham. Maknanya sebanyak saat ini menyamai 500 dirham. Dan itulah sadaq ataupun mas kahwin Rasulullah SAW kepada isteri-isterinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Nabi SAW pernah melihat kesan kuning, warna kuning pada Abdurrahman bin Auf. Nabi SAW pun berkata, apa ni? Dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah mengahwini seorang perempuan dengan mas kahwin sebanyak 1 nawa emas. Dengan mas kahwin 1 nawa emas. Itu satu makna lah, ada banyak makna dia. Ataupun dengan mas kahwin seberat biji buah tamar emas. Ada juga yang kata begitu. Tak apalah, kita akan bincang kemudian itu. Qala fa barakallahu laka. Nabi SAW pun mendoakan, mudah-mudahan Allah memberkatimu. Aulim walau bisyad. Buatlah kenduri walau bisyatin, walaupun dengan seekor kambing ataupun biri-biri. Kita terjemah sekali lalu dulu. Seterusnya tadi juga, lebih kurang tadi juga, Abdurrahman bin Auf telah berkahwin di zaman Rasulullah SAW dengan mas kahwin 1 nawa emas. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, aulim walau bisyatin. Seperti tadi juga. Ini pun seterusnya daripada Anas ni, Abdurrahman bin Auf telah berkahwin dengan seorang perempuan dengan mas kahwin seberat nawat emas. Dan Nabi SAW bersabda kepadanya, aulim walau bisyatin. Dalam riwayat satu lagi ni, banyak sanadnya, Abdurrahman berkata, tazawwajtu imra'atan. Begitu, tazawwajtu imra'atan. Maknanya aku telah mengahwini seorang perempuan. Seterusnya riwayat daripada Anas, dia berkata, Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW telah
nampak aku dalam keadaan ada seri pengantin lah padaku. Ada seri seorang pengantin mana pada diriku. Aku pun berkata, yang ini setelah ditanya dialah, aku berkata, saya telah berkahwin dengan seorang perempuan Ansar. Nabi SAW pun bertanya, berapa mas kahwin kau berikan kepadanya? Dia berkata, nawatan, satu nawat. Dalam hadis Ishaq dia ada sebut min zahab, berupa emas ataupun dari emas. Seterusnya Anas bin Malik lagi meriwayatkan bahawa Abdurrahman bin Auf telah berkahwin dengan seorang perempuan ala wazni nawatin min zahab, seperti tadilah. Seterusnya sanad satu lagi tu salah seorang anak Abdurrahman bin Auf yang meriwayatkan, dan dia sebut juga emas tadi tu, emas. Itulah beberapa hadis dari bab ni. Kita balik semula. Ini istihbab berkahwin. Elok, molek, bagus. Setengah orang mengatakan istihbab itu makna sunat, tapi mengikut perincian ulama usulnya, hak tidak kata sunat lah, dia letak bawah lagi istihbab ni daripada sunat. Sunat tu tinggi lagi, istihbab ni bawah lagi. Darjat dia molek lah, elok, bagus, sekadar begitu. Bawah lagi kedudukannya. Dari segi sunnahnya, memanglah kalau hak Rasulullah SAW buat, sunnah lah jadi sunnah. Tetapi setara mana sunnah tu? Setara mana? Itulah mana dari segi ulama usulnya dia bagi tu. Hak darjat sunnah tu, sunnah mandub gapo tu, apa ni, mustahab. Ni dia ada apa ni, darjat dia tu. Jadi mustahab ni hak di bawah lah. Sehingga maknanya kalau hak kemudian pun tidak sabit daripada Nabi SAW, ini mengikut perbahasan ulama usul lah, hak tidak sabit dari Nabi SAW pun, tetapi kalau kita boleh kait jauh-jauh lah, benda tu molek juga, boleh disebut mustahab juga. Tetapi kita tak boleh sebut masnun, tak boleh sebut masnun atau masnunah. Masnunah tu mesti kena ada Nabi SAW buat ataupun hak dia kata. Kalau hak tidak dia kata, hak dia tidak dia buat, tak boleh kita nak kata masnun ataupun masnunah. Tak boleh. Tapi mustahab boleh. Itulah maknanya darjat dia tu, mustahab boleh. Walau bagaimanapun hak ni Rasulullah SAW ada buat. Kalau kita nak panggil sunnah pun, masnun pun boleh juga. Tetapi kenapa dia guna mustahab, istihbab? Sebab ini dari segi pandangan ulama lah, dari segi pandangan ulama usul. Walaupun Nabi SAW buat, kedudukan dia tu setara mana? Adakah digalakkan sangat, perlu kita terikat sangat dengannya, atau setara mana? Setara mana? Atau hak ni berkaitan dengan benda yang kita boleh fikir juga, sesuai dengan keadaan, kerana kesesuaian sahaja, bukan kerana ada sesuatu yang ghaib, yang pelik-pelik, pahala ke ataupun kelebihan-kelebihan. Tak ada tu. Cuma adalah mana sesuatu keadaan yang menyebabkan kita kata elok, setara tu, walaupun Nabi SAW buat. Sebab itulah adalah hal ni pun dia sebut istihbab, dia tidak kata sunnah. Sebab dia tengok maksud perbuatan Nabi SAW tu bukan nak menceritakan hak ni lah, hak fadilah, hak lebihnya. Jadi belum mula-mula cari hak ni supaya dia ajar cara semaya rawatib kok misalnya. Hak tu pun dia buat juga, tapi lain caranya. Kerana dia nak suruh orang buat lagu tu. Dan kalau buat lagu tu ada kelebihannya, besar pahalanya. Hak ni tidak. Hak ni sempurna ataupun sesuai dengan keadaan saja. Jadi keadaan itu keadaan apa? Gini, mudah saja. Bulan puasa tak sah kau menikah? Sah, boleh menikah.
Boleh menikah. Tetapi sesuai ke tidak? Munasabah ke tidak? Itu dari segi logiknya. Kurang sesuai lah. Sebab apa? Apabila kahwin pada bulan puasa, kemungkinan seseorang yang berkahwin itu terjerumus dalam perkara yang dilarang. Apabila begitu tak ada pasal lah. Tak ada pasal. Kena kafarah, kena gapo, banyak perkara lah. Tak ada pasal. Dan ini menyukarkan, menyusahkan diri dia sendiri, menyusahkan isteri dia. Terhak lah, pergaulan dia terhak. Hanya sekadar malam. Malam pula, letih pula, dah puasa. Tak boleh, walaupun menikah tak puasa. Kena puasa sepatutnya. Bila puasa letih malam tu. Jadi apa nama ni, yang dikehendaki daripada perkahwinan itu iaitu bersama isteri lah. Dan keadaan itu sudah letih, sudah penat dah. Walaupun dari segi halal tu boleh lah pada malam. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tu betul lah. Tu mana boleh malam tu dalam Quran pun sebut. Tu sekadar boleh, harus. Tapi dari segi kenyataannya, apabila seseorang tu puasa, dia akan penat. Banyak perkara tu, banyak perkara kurang sesuai. Jadi kalau itu sebut Syawal itu, bulan puasa kurang sesuai, tunggu sampai Syawal. Kalau Syawal sesuai, tidak ada apa-apa halangan, lama tu pula, setahun pula tak sampai Ramadan. Jadi boleh tahan duduk lah sekali dengan isteri tu, boleh tahan nak pergi lah mana-mana pun. Nak berbulan madu, kata suka, puas hati, nak pergi mana-mana. Ni kalau bulan puasa tidak sesuai. Sebab tu ni sebut Syawal ni istihbab. Sebab tadi benda tu boleh kita fikir. Jadi kalau kita nak kira bulan ni dalam Islam, dia tak ada kaitan dengan kelebihan menikah bulan berapa, tak ada kaitan. Ni sebab tadi tu kita boleh faham. Ya, sebab dia buat bulan Syawal, dia nak ajar orang lain buat gitulah. Cuba fikir tengok munasabah ke tidak. Munasabah. Adapun nak kahwin bila-bila masa, tak ada hak. Tidak kata bulan ni bulan nahas, tidak baik, datangkan malapetaka, hasilnya tidak bagus. Tak ada tu dalam Islam. Dalam Islam tak ada. Bulan apa dia kita? Setengah-setengah orang tak usah bulan Muharram, tak usah bulan Safar, tak usah macam-macam bulan. Lepas tu tengok pula, kalau dalam sebulan tu hari gapo, hari ni tak usah, hari ni nak. Lepas tu dalam hari tu pula, waktu pula kena tengok, waktu ni tak usah. Itulah yang diamalkan oleh ramai masyarakat kita. Hak tu tak betul, semua tak ada dalam Islam, tak ada. Ada waktu tu, ada dalam Korea. Hak mendakwa Islam juga dalam Syiah ada. Sebab apa? Anda sendiri pernah tengok kalender dia, takwim dia. Oh, tebal takwim dia. Takwim dia tu dalam tu dia royak belaka. Royak belaka hari ni siapa dia mati. Iman tu lah, iman kau siapa-siapa. Hari ni patut kita buat goni-goni. Bukan surah sajalah, banyak perkara lagi hak kena buat. Hari ni lepas tu bulan ni tak boleh buat goni. Hak molek buat goni. Ada sebut. Tapi tak buat kelik pula tu. Kalau tidak boleh pakai, boleh anda bawa tunjuk. Tapi ada sama sana boleh kita dapatkan hak tu. Takwim dia tu ada. Kita nak buat rumah molek bulan ni, molek hari ni, molek waktu ni, start. Begitulah juga apa-apa ada banyak panduan, banyak nak menikah bulan ni. Siapa kau dalam hari-hari tu dia ada sebut ni waktu nahas, ni waktu nahas, ini waktu bertuah, waktu saat dia panggil saat nahas, saat nahas, dua tu bergila-gila. Waktu saat, waktu bertuah, waktu nahas. Kita pun nahas ni banyak ambil situ. Pengaruh tu sebenarnya hak dalam Islam tak ada. Bahkan bulan Safar ke apa pun Nabi SAW pernah berkahwin. Hak ni orang ayat bulan Syawal, hak bulan Safar dia tak ayat. Tapi ada bulan Safar dia berkahwin dengan Safiyah misalnya, berkahwin pada bulan Safar. Mana tidak ada sesuatu yang menghalang. Bila dia berkahwin, dia nak ajak kita buat.
Tak ada apa itu semua ni tak ada ni dalam Islam. Nak buat rumah ke nak buat, tak usah takut. Kalau takut mana ada sakit baki lagi, mana ada sakit baki jahiliah lagi, sakit baki bid'ah lagi tu ada. Tak ada pasal menyusahkan diri, menyusah. Kita tengok ada kalau nahas waktu ni tak boleh nak pergi, waktu ni tak boleh nak buat kerja ni, dia terhalal banyak. Kita tengok orang kafir tu maju tu dah meniaga juta-juta modal. Adakah dia cara benda tu? Bila-bila masa 24 jam buat kerja, tak ada satu. Tu hak logik, hak kita tengok kenyataan. Islam dia ambil kira hak tu. Tak ada apa. Dan Nabi SAW dulu pun ajar lagu tu juga. Cuma ada benda-benda halu-halu tu orang tua ada lah. Benda sabar juga hak dia royak tu. Benda sabar juga. Misalnya dia kata tak boleh menyapu tengah malam, tak boleh kerak kuku tengah malam. Yalah sampai dulu gelap. Tak ada ngacik kuku pun tak ada sampai dulu. Pakai pisau tak kena kaya luka. Itu je. Tak sewi sapu. Muka orang sampai dulu bukan rumah batu, rumah gelegar. Gelegar cara. Pakai dia jatuh setengah-setengah tu rendah sangat tu. Nak menyuruh masuk tu. Oh, satu kerja. Ada ular, ada jeking gapo. Itu sebab sebab kata tak usah duduk atas bata, tak boleh duduk atas bata. Tak boleh silang kaki sambil tidur. Sedangkan dalam hadis banyak Nabi SAW sendiri Khulafaur Rasyidun bersilang kaki tidur dalam masjid. Dia kata mati mok lah, macam-macam. Sebenarnya dia takut selok sebab kain dia sikit, kain dia tu sikat. Dan Nabi SAW pun ada juga dia larang bersilang kaki lagu tu dalam masjid tidur. Sambil tidur akak kaki, letak kaki di atas lutut. Satu kaki letak atas lutut, takut selok lagi. Tu je sebab tu. Kalau lah semata-mata tak boleh, tentu dia tidak buat. Ni dia buat. Maknanya ada sebab lain. Jadi jenis-jenis gitu tu sebenarnya tak ada. Kalau ada pun orang tua sebut pun nasabah ada juga kebenaran dia, tetapi kebenaran itu bersifat sementara, bersifat setempat, bukan untuk semua orang. Tak ada dalam Islam, tak ada. Tengah malam kau nak kerak kukulah gila. Hari gapo kau kata kelebihan hari Jumaat tu, Imam Nawawi sendiri bantah. Tak betul tu hadis tu, tak sahih kata dia. Tak boleh nak amal kena hari Jumaat. Lepas tu kena kerak kau ni dulu. Lepas mari sini, suk sini. Itu tu tak ada asas. Imam Nawawi sendiri tolak. Orang lain amal lagi lah hak tolaknya. Tak ada tu semua. Bila-bila ada peluang kerak. Tak boleh tidur lepas asar. Banyak lah dalam masyarakat ni. Kalau tidur pendek umur, tak ada tu semua. Tak ada. Dalam Islam tak ada. Dan kita ada peluang lepas asar tidur, apa? Masalah yang tak ada, tu kena kerja masalah. Apa? Ikut masa mana-mana. Pun tak ada halangan semua tu. Nak menikah, nak bangun rumah, nak buat apa pun super. Tapi dalam masyarakat kita ni sekarang ni kurang sikit dah. Dia ada pun kalau ada pun masalah macam kahwin-kahwin ni dia berkait dengan cuti. Tu tak ada gapo tu. Tetapi belum tentu lagi kalau kena cuti di bulan Safar, nanti kita tengok. Nak tahu jadi lagu mana. Kita nanti tengok. Nak tahu lagu mana. Kebetulan tidak bulan Safar kalau kena cuti. Kalau bulan Safar tak tahu lagi. Kita nanti tengok. Sepatutnya molek lah tu tak apa kalau sesuai dengan cuti, semua boleh berkumpul keluarga, boleh mari, tidak jadi masalah, tak apa tu. Tetapi kalau kena bulan orang kata bulan nahas gapo tu, kita tak kisah, tak usah cara. Tu sebaik-baik. Itu sebaik-baik. Kalau kita duduk lekat lagi, maknanya ada lagi lah tu sakit baki. Hak ni sebab tu je. Supaya juga orang kata Nabi SAW kelebihan puasa bulan Syaban ke apa, Nabi puasa banyak bulan Syaban. Tak ada berlaku tu. Ada Nabi puasa tu, tapi apa maksud? Adakah kerana kelebihan bulan tu? Itu persoalan. Kau kenapa? Sebab tu ulama yang kaji dia kata tidak sabit kerana bulan tu. Kerana isteri dia di sepanjang tahun, isteri dia hak mana kena qada puasa tu, boleh dikatakan tak qada, payah nak qada. Sebab apa?
Dia mana tahu kalau Rasulullah nak pergi dekat dia macam mana kalau dia puasa. Jadi ganggu. Rasulullah dia tak suka maknanya kalau orang buat ibadat nak ganggu. Jadi masing-masing isteri tu tidak, kecuali hak dia nak qada, hak dia bagi kotor tu pada bulan Syaban. Sebab apa? Mungkin Nabi larang jangan masuk bulan puasa pula tu tak qada. Sebab tu dia himpun di sana. Himpun di sana masing-masing isteri. Jadi Nabi SAW pun puasa juga. Sebab apa? Kalau tidak boleh jadi isteri tu puasa tak sedap hati, tak senang hati. Puasa terkilat, puasa serba salah. Jadi Nabi SAW puasa kata dia pun tak ada puasa apa. Itu tujuan dia. Bukan kerana bulan gapo, tak ada. Support bulan mana-mana. Itu hak betul. Hari Isnin Khamis tu iyalah hak tu. Orang tak kira bulan apa-apa pun ada sama. Tengah bulan hak tu ada sama. Bulan apa-apa ada sama. Ya dia puasa jadi banyak, lebih banyak tu sebab tadi. Sebab nak jaga hati isteri-isteri dia. Itulah yang sesuai dengan Nabi SAW. Banyak kalau kita belajar hadis, kita tengok hadis ni, kita kena cari hak mana yang lebih sesuai dengan Nabi SAW. Ada juga kadang-kadang hak tidak sesuai, dipakai juga hak tu. Jadi bila tidak sesuai, tak boleh lah. Kita sepatutnya mana cari hak mana yang lebih sesuai dengan Nabi SAW, yang boleh menjadi contoh kepada orang lain. Orang lain pun kalau turut lagu tu bagus. Bukan nak bawa sesuatu yang tak boleh dijadikan contoh. Macam hak minggu-minggu lepas kita bincang, tak boleh nak buat contoh, tak ada pasal tu. Nak kemuka tu. Baik, kita cari satu penyelesaian yang lebih sesuai. Orang pun tidak timbul kemuskilan. Hak itulah yang terbaik. Walau bagaimanapun dalam menghadapi hadis ni tak boleh mudah. Kita tak boleh mudah. Hak lepas kita bincang tu pun hadis Muslim 2 minggu ambil masa supaya bertanggungjawab. Mana tak boleh kita sewenang-wenang. Tak boleh. Tak boleh. Dia bertanggungjawab. Lepas tu orang nak terima tak terima, suka pasal. Terserahlah. Tapi kena bincang dengan cermat, dengan halus. Jangan mudah-mudah nak tolak. Mudah-mudah tak boleh. Dan kita cari hak mana yang lebih sesuai dengan Nabi SAW. Hak mana yang lebih sesuai dengan sahabat Rasulullah. Hak mana yang lebih sesuai dengan isteri Nabi SAW. Hak mana yang lebih sesuai. Gitu. Baiklah. Fa ayyu nisa'i Rasulillah, dia kata. Ini pun mengelirukan juga ni, mengelirukan. Mana isteri Rasulullah yang lebih bertuah dari aku di sisi Nabi SAW. Akulah paling bertuah, dia kata. Jadi orang yang tidak faham, dia kata Aisyah. Sebab apa dia kata Aisyah ni memang Nabi yang paling sayang. Sebab dia anak dara. Dia lah satu-satunya anak dara Nabi SAW nikah. Dia pergi kata lagu. Artinya Nabi SAW dikasih kepada Aisyah tu nampak sehingga orang lain pun tahu. Sehingga orang lain pun tahu. Lepas tu orang ni pun tahu bila Nabi SAW sakit nak mati, nak wafat, dia tahu. Duk tanya-tanya hari ni hari gapo, hari ni hari gapo. Jadi isteri-isteri dia tu faham sebenarnya dia nak teringat sangat ke Aisyah, nak gigil dengan Aisyah. Jadi masing-masing buigi biar duduk dengan Aisyah. Adakah patut lagu tu? Gambaran Nabi SAW yang diberikan, adakah patut? Tidak sesuai lagu tu. Sebab tu perlu kepada pengajian hadis yang sistematik sebenarnya. Yang sesuainya lagu mana? Isteri-isteri dia ni tahu dah. Seperti mana saya Abu Bakar tahu. Walaupun ramai juga sahabat tidak tahu. Yang Nabi SAW ni kena tanah tempat dia mati. Situlah dikebumikan tempat dia mati. Dia tahu dah. Sayyidina Abu Bakar misalnya, dia tahu tu. Isteri-isteri dia pun ada kemungkinan dia tahu. Dan dia tahu mati di rumah Aisyah, dia tahu. Dengan sebab itu Nabi SAW tanya-tanya, bukan tanya teringat ke Aisyah, teringat ke dia sakit. Dah, kita kata sakit, kenapa apa nak berjalan, bukan nak pergi apa ni bersukaria lagi. Tak ada masa tu, bukan sesuai. Hak sesuainya dia teringat kepada Allah, nak bertemu. Lepas satu dunia, satu halangan, satu ikatan, kau hampir dia kepada Allah, kau hampir dia kepada tempat tuju dia. Sebab itu dia kata apabila diberi pilihan nak dunia kau nak mati, nak sejak Nabi diberi pilihan lagu.
Dia kata ar-rafiqal a'la. Dia nak tu. Dia nak ar-rafiqal a'la. Mana pergi ke suatu alam di mana tempat berada orang-orang yang suci, ruh orang-orang yang suci, nak pergi situ. Ataupun ar-rafiqal a'la, teman yang tertinggi, maksudnya Tuhan. Mengikut kehendak Tuhan, Tuhan nak mati, nak pergi dekat dia. Itu hak sesuainya dengan Nabi SAW. Bukan sesuai kita kata Nabi SAW ni teringat ke Aisyah, jadi sehingga isteri dia lah yang tahu belaka. Adakah patut? Kenapa dia pengajarannya hak dapat lagu tu? Nak ajar, kalau lagu tu contoh Nabi yang kita dapat daripada Nabi SAW, kalau kita nikah ramai, biar kita sebut depan bini kita ramai-ramai ni, ya kita tu teringat kau lagu tu. Adakah patut? Ataupun kalau kita tidak sebut lagu tu pun, perbuatan kita tu biar nampak lagu tu. Adakah patut? Adakah itu yang nak diajar oleh Nabi SAW? Tidak, tentu sekali tidak. Patut hak ni apa makna? Hak ni dia perasan. Dia perasan. Sebab apa Nabi SAW dengan isteri dia, kalau dengan isteri itulah seseolahnya dia lah yang terbaik. Isteri lain pun berasa lagu tu juga. Gitu ni maksud dia. Bukan maksud semua orang lain tahu Nabi SAW bui ke dia ni lebih. Tidak mana lagu tu. Kalau lagu tu tak molek tu. Ini menunjukkan dia cerita hak dia berasa. Orang lain pun berasa lagu tu juga. Tidak timbul masalah Aisyah ni dia lebih sehingga giliran dia lebih daripada orang lain. Adakah berlaku lagu tu? Tak ada. Kalau berlaku lagu tu, benar sabar. Ini tak ada. Bila tak ada, sumpah lah. Apa yang dia kata lagu ni? Dia kata lagu ni tu hak dia berasa. Dan begitulah sepatutnya. Kalau seseorang tu berkahwin ramai, dia kena buat lagu tu. Jangan isteri tu berasa dia dipandang kurang, dipandang lekeh, tidak diberi perhatian. Jangan. Kalau tidak, tak sah nikah. Kalau nak nikah, lagu tu. Itulah sunnah Nabi SAW. Baru kita boleh ambil sesuatu. Kalau tidak, apa dia kita nak belajar daripada Nabi SAW? Hak seperti kebanyakan orang duduk sebar kan, kalau kita duduk dengar lagu tu. Jadi apa dia pengajaran? Apa dia? Tak sesuai tu, tak sesuai dengan Nabi SAW, dan tidak dapat pengajaran untuk kita. Kita tidak boleh jadikan contoh. Kalau buat contoh juga, semua orang tak suka. Hak tak suka tu, dia bukan fitrah, bukan cara Nabi SAW. Hak suka, hak molek, akibat dia molek, itulah cara yang Nabi SAW tinggalkan. Baiklah. Aisyah ni dia suka masuk tudkhil ini, masukkan ke dalam rumah suami lah. Maknanya kita kata mengantar kita kata, pergi mengantar pengantin tu ke rumah suami. Maknanya untuk dia bersama-sama dengan suaminya lah, pada bulan Syawal. Sebab tadi habis itu. Baiklah, apa Imam Nawawi kata? Imam Nawawi pada sebut, dia kata fi istihbab tazwij wa tazawuj wa dukhul fi Syawal. Jadi ashab kita telah menyebutkan tentang istihbab buat gitu, dan mereka berdalil dengan hadis inilah. Maksud Aisyah dengan mengemukakan hak ni dan dia buat begini ni ialah nak menolak amalan jahiliyah dan apa yang difaham oleh sebahagian orang awam hari ini. Imam Nawawi kata ni hak zaman dia, iaitu makruh berkahwin dan mengahwinkan dan mengantar pada bulan Syawal. Orang pada masa tu ada bid'ah ni. Jadi bid'ah zaman jahiliyah, memang orang masa jahiliyah menganggap tak molek pada bulan Syawal. Aisyah buat gitu, nak tolak tu, nak hapuskan hak tu. Ini cara sahabat-sahabat Nabi SAW. Imam Nawawi sebut hak orang pada masa dia tu, orang pada masa dia tu pun percaya lagu tu juga, anggap lagu tu. Kalau lagu tu kena tolak. Kena tolak. Wa hadza batilun la asla lahu. Ini tidak ada asal. Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadis. Dan ini adalah saki-baki peninggalan jahiliyah. Mereka menganggap nahas lah, maknanya pada bulan Syawal. Itu semua tak betul lah. Seperti mana tak betul pada bulan Syawal dianggap begitu, pada bulan lain pun sama juga. Kalau dia anggap bulan lain itu membawa nahas apa semua, itu tak betul. Bahkan kita sepatutnya kena langgar hal tu. Kena langgar. Seperti mana Aisyah ni langgar. Orang tak boleh kahwin pada bulan Syawal, hak mana ada saki-baki jahiliyah, dia kahwinkan. Kita pun kalau orang tak boleh bulan Safar, kita buat bulan Safar.
Itu sepatutnya. Jangan takut. Allah SWT yang menentukan. Itu sepatutnya. Seterusnya ini bab lain pula, galakkan kepada orang yang baru berkahwin dengan seseorang perempuan, tengok wajahnya dan dua tapak tangan. Tengok wajah dan dua tapak tangan. Hadis ni. Yang ni dua hadis dia bagi di sini. Yang pertama, ada seorang itu nak menikah dengan seorang perempuan Ansar. Nabi SAW pun tanya, tengok dah kah? Dia kata tak tengok lagi. Nabi SAW suruh pergi tengok. Tak apalah, tu sah. Yang kedua, orang tu mari, dia kata dia telah dia apa ni? Dia telah berkahwin dengan perempuan Ansar. Nabi SAW kata tengok dah. Dia kata kerana pada mata orang Ansar itu ada sesuatu. Dia kata tengok dah. Nabi SAW pun tanya, berapa mas kahwin? Dia pun ayat. Hak ni hak sudah kahwin, hak yang pertama tu belum kahwin lagi. Dua hadis. Baiklah, kita tengok dulu hak Imam Nawawi kata. Kita tengok dulu. Dia syarah tu tidak nak baca semualah, kait dengan bahasa tu tak perlulah. Ada setengah ulama kata, dia kata pada mata orang Ansar itu ada sesuatu. Sesuatu tu maksudnya kecil mata dia. Ada setengah ulama kata sigar, mana mata dia tu kecil sikit berbanding mata orang lain lah. Lepas tu adakah ini makna molek, cantik, sesuatu yang menarik atau tidak menarik? Ada dua kemungkinan. Setengah ulama mengatakan tidak cantik. Tidak cantik. Tapi itu kurang tepat itu. Dan adakah ini yang dimaksudkan dengan sesuatu tu? Sesuatu tu maksudnya kecil, mata kecil, biasanya tak comel lah. Gambaran orang kalau mata tu tidak luah molek, tidak berapa comel, kita kata. Maknanya adakah nak pula Nabi SAW ni nak secara tidak langsung kita kata nak menghina atau merendah-rendahkan golongan Ansar? Tak menasabah. Itu pendapat yang pertama, itu tidak sesuai. Jadi syai'an ni di sini sesuatu tu mana sesuatu yang istimewa, sesuatu yang menarik. Hak menarik tu apa? Ada setengah ulama kata zurqah, mata dia tu kebiruan. Kebiruan. Rupanya mata biru ni sesuatu yang menarik. Boleh jadilah kepada setengah-setengah orang. Jadi dia ada kebiruan. Sebab itu dia suruh tengok. Sebab ada sesuatu yang menarik. Ataupun kalau tidak biru pun jenis lain lah, pada jenis yang menarik lah. Yang menarik. Sebab kita kata secara umum kita kata mata orang kita ni maknanya kurang menarik. Sebab dia mata sipit. Kalau setengah-setengah bangsa tu kau sipit lagi, kurang menarik lagi. Jadi dalam kalangan ada hak mata dia menarik, ada hak kurang menarik. Nabi SAW kata pada mata dia tu ada sesuatu. Mana sesuatu yang menarik lah. Yang menarik tu kan dia, mana mata dia tu comel. Ikut lah. Biru kan apa kau ikut lah, tak tahu tu, tapi menarik. Mata yang menarik ni orang kata lagu mana? Ya semua orang secara umum, semua orang kata yang menarik ni lagu mana? Comel lah. Bulu mata dia tu letik, molek, misalnya kita kata mata dia luas, mata dia tu cerah, tidak kata kelabu, mata putih misalnya. Benda-benda yang seumpama itu boleh jadi berlaku. Ada benda ni semua secara umum lah, kita kata hak standard lah, hak standard. Secara umum orang panggil orang comel tu lagu mana? Mana gitu. Gitu. Dan dalam hadis ini ada dalil bagi keharusan menyebutkan perkara seumpama ini dengan maksud memberi nasihat ataupun pandangan. Tak apa. Kita sebut alah kau comel, alah kau molek, alah kau tidak molek, kita sebut. Tak apa. Pada saat orang tu nak melakukan suatu perkara yang mana benda ni berpanjangan, tak apa kita royak. Walaupun ada mungkin ada unsur tidak molek pun, tak apa.
Asalkan kita ikhlas. Orang itu nak menikah, kita royak ke dia. Ya, dia ni gini-gini. Dan kita ikhlas. Tak apa. Itu tidak termasuk dalam mengumpat. Tak termasuk dalam mengumpat. Andai kata syai'an ini bermaksud sesuatu yang tidak molek lah, maka boleh kita simpulkan dari hadis ini, mana kita boleh sebut sesuatu yang tidak molek. Cuma kalau boleh janganlah terai sangatlah, asalkan orang yang berkenaan itu faham. Tapi kalau dia tak faham juga, boleh kita sebut terai pun, dan itu tidak termasuk dalam mengumpat. Misalnya dia ada gila kau misalnya, benda-benda yang besar lah, benda yang besar patut kita cerita. Dia tidak tahu, boleh jadi dia tak tahu. Yang mana gila ni boleh jadi sampai bawa kepada keturunan, bawa kepada keturunan, dan itu besar. Mana kita kena wayak. Ataupun kalau hak istimewa, hak comel pun kita kena wayak, supaya menambah lagi kegemaran dia, tarikkan dia. Sepatutnya pada masa tu kita comel, bukan tidak comel. Bukan orang nak jadi kita nguduh pula. Bahkan kalau lah hak tidak baik dia tu boleh dimaafkan, kita tak usah sebut. Kita sebutkan hak Allah kemolek. Biar dia tu jadi, dan biar dia tu perasan lah. Orang lain pun kata molek juga, suatu kelebihan benda tu. Biar dia perasan begitu. Itu satu. Yang kedua, elok juga istihbab, memandang ataupun melihat wajah orang yang mahu dikahwininya. Inilah mazhab kita, mazhab Malik, Abu Hanifah, dan sekalian ulama-ulama Kufah, Ahmad dan jumhur ulama. Tapi Qadhi Iyad ada menukilkan dari sekumpulan ulama, dia kata makruh. Tengok perempuan tu makruh. Bahkan ada ulama yang mengatakan tak boleh tengok. Tak boleh tengok juga, walaupun saat itu. Tetapi pendapat itu ditolak oleh ulama. Tapi dia ulama juga ada yang berpendapat begitu. Tak apalah, biar ke dia. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama besar-besar semua kata bagus. Tengok. Bahkan Nabi SAW suruh tengok. Mengikut mazhab Daud Zahiri pula lah ke depan, dia pergi jauh lah ke sini pula. Wajib kena tengok, kata dia. Kalau tak tengok tak boleh. Wajib nak pula dia letak wajib. Bukan sekadar sunat-sunat je. Tidak, wajib. Lepas tu nanti kita baca. Ini tak betul kata Imam Nawawi. Hak kata makruh, apalagi kalau kata tak boleh tengok. Bercanggah dengan sarih hadis yang terang ini, dan bercanggah dengan ijma' ummah. Dah kalau kata ada khilaf dah, ijma' macam mana? Itulah sebab setengah-setengah ulama dia pertikaikan. Banyak hak Imam Nawawi sebut dalam kitab dia ni, hak dia kata ijma' ni tidak boleh dipersetujui sepenuhnya oleh semua ulama lah. Dia kata pasal apa nak kata ijma' ni, kalau semua sepakat ni dah ada khilaf, ikutlah orang tu belah mana pun, asalkan dia mujtahid, ada khilaf. Dengan sebab itu, kalau kita baca dalam kitab-kitab, banyak ulama-ulama pertikaikan. Walaupun pada asasnya, pada umumnya, secara keseluruhannya tepat serupa dengan orang lain juga, tapi ada beberapa tempat dia sebut, dia kata ijma', sebenarnya orang lain tak setuju dengan dia kata ijma'. Sebab apa? Akibat apabila kata ijma' tu banyak pula. Akibat apabila kata ijma' banyak pula. Sebab itulah jadi orang lain tak setuju tu. Banyak pula. Kita tidak nak bincang itulah. Hak dia sebut sini bercanggah dengan ijma' ummah tentang keharusan memandang kerana keperluan pada ketika berjual beli. Misalnya orang perempuan yang berjual, kita nak tahulah siapa dia yang berjual. Nanti kalau tak kena ke apa, akan datang dia kata tak ada, siapa dia jual, tak ada, dia kata dia tak jual, dia nafi pula. Lagu mana? Pak kita nak tahu mana siapa dia, dan dia pakai tudung, kita nak tahu mana. Apabila perlu, maknanya boleh tengok. Semua kata lagu tu. Pada ketika nak beri saksi, nak jadi saksi dan sebagainya. Bahkan harus melihat kepada muka dan tapak tangan
Ada. Tapi harus lihat muka dan tapak tangan dia saja. Tangan dia saja. Kerana ini dua ni tidak aurat. Ni tidak aurat. Harus tengok sana ni, harus tengok muka dan tapak tangan sahaja. Pasal hak ni bukan aurat, dia kata. Dan kerana boleh kita buat dalil dengan muka, dengan lihat muka tu kepada kecantikannya. Kita boleh ukur dah. Boleh harga dah kecantikan dia. Ataupun tidak cantik sebaliknya. Dan dengan tapak tangan tu, melihat tapak tangan tu, kita boleh mengesan kesuburan tubuh dia. Ataupun tidak subur, kita boleh kesan. Inilah mazhab kita dan mazhab kebanyakan ulama. Tetapi Al-Auza'i berkata boleh tengok pada tempat-tempat daging. Dia kata tempat-tempat daging. Lagu mana tempat-tempat daging? Tempat-tempat daging ni betis, kalau misalnya itu tempat-tempat daging tu boleh tengok. Tengok tu tengok lagu mana? Tentu sekali takkanlah tengok dalam keadaan pakai kain. Mana selok lah. Adakah patut selok? Itu soal lain. Ini nak cerita ada dalam kitab. Praktikal ke tidak praktikal? Sebab tu anda sudah sebut dah, banyak benda yang ada dalam kitab kita tak boleh pakai. Kita tak boleh pakai. Kalau pakai jadi kepelek. Ni tengok lagi. Daud kata boleh tengok seluruh tubuhnya pula. Hak tengok masa nak pergi Mina sana. Seluruh tubuh. Ini dia sebut. Tapi Imam Nawawi tak sudah. Dia kata ini khata'un zahir. Jelas salahnya. Tak betul kata dia. Pasal dan menolak usul sunnah kata dia. Dan ijma' ulama. Mana Imam Nawawi tak setuju? Kita setuju lah dengan dia. Setuju. Tak kena tu lagu tu. Tak kena. Baiklah. Lepas tu mengikut mazhab kita, kata Imam Nawawi, mazhab Syafi'i lah. Dan mazhab Malik dan Ahmad dan jumhur ulama tidak syarat untuk harus melihat tu kita kena dapat keredaan perempuan tu dulu. Tidak syarat. Ini mustahil ya, sebab anda nak baca ni banyak manfaatnya. Ada kalanya ada dalam kitab ni memang paling bagus. Hak ni molek kita buat. Ada kalanya tak boleh pakai walaupun ada dalam kitab. Biar kita tengok. Biar kita tengok. Tidak syarat untuk tengok kepada perempuan tadi kita dapat keredaan dia. Bahkan pada ketika dia tak khabar, dia tak tahu pun boleh kita tengok. Syaratnya kita tengok tu dengan maksud memang kita nak nikah dengan dia. Sebab tu kita nak tengok tu. Wa min ghairi taqaddumi i'lam, dan dengan tidak beritahu dulu nak tengok. Sebab kita kata orang kita kan kalau nak pergi tengok nak pergi Mina, kalau nak pergi menikah, nak pergi tengok tu, dia pergi tengok lepas tu waktu ambil air kau apa lagu tu, kita kata hak lagu tu kawan ni nak tengok pun tak sedap, malu kau orang. Dah hak tu terkesan. Nanti Imam Nawawi sebut kesan dia. Tetapi Imam Malik kata saya tidak suka kalau seseorang tu tengok pada ketika dia tidak tahu, dalam keadaan dia tidak tahu, takut terpandang mana aurat dia, mana tahu dalam keadaan dia tidak sedar, dia tidak terjaga dengan baik. Ketika tu terdedah aurat dia, kita pun tengok. Tu sebab tu saya tidak suka. Imam Malik kata. Sebab boleh jadi kita terpandang auratnya. Ada satu riwayat yang dhaif dari Imam Malik, ada juga, iaitu tidak boleh dipandang perempuan itu kecuali dengan izinnya. Tetapi hal ini dhaif. Pendapat Imam Malik yang dhaif. Kerana Nabi SAW telah izin secara mutlak. Ini Imam Nawawi dia cenderung kepada secara mutlak. Nabi SAW izin tengok, bukan izin tengok ketika kita pergi ke rumah dia. Secara mutlak. Dia tidak syarat. Di sini Nabi SAW tak ada sebut tengok tu kena minta izin dengan dia. Tak ada. Sebab apa? Kalau kita minta izin dengan dia, boleh jadi dia malu. Dia sebut ni. Dan ini boleh jadi meninggalkan kesan yang tidak baik kepada kedua-dua pihak. Kedua-dua pihak. Kalau dengan izin, dengan keredaan dia, kita pergi tu dengan dia tahu kita nak pergi. Nak pergi tengok dia. Ni sini. Hak ni boleh.
Dia kata boleh jadi seseorang itu tengok tapi dia tak kena. Mungkin sebelum pada tu tak tengok, tahu-tahu kita tengok situ tak kena. Fatan kasir wa tata'adza. Perempuan itu jadi patah hati. Dia jadi berasa terganggu perasaan dia. Itu boleh jadi kesan buruk dia. Berapa kali? 10 orang pergi tengok. Aku ni udah benar agaknya. Boleh jadi mari lagu tu. Gapa dia cacat aku. Dia mari buat tu jadi sakit jiwa. Boleh jadi. Dengan sebab itu molek tengok. Apa ni, bukan dengan izin lah, bukan dengan izin dalam keadaan, tapi tengok tu di tempat-tempat yang sepatutnya dia pakai dengan menutup aurat. Misalnya dia pakai telekung, dia pakai sekat ni, dia pergi kerja ataupun dia keluar ke pasar, ketika tu kita tengok. Itu lebih baik. Ana setuju benar. Dan Imam Nawawi pun nampak cenderung ke hak ni. Hak ni molek. Menjaga kedua-dua pihak. Kadang-kadang orang lelaki ni pergi tengok, dia tak kena dah, tapi dia takut waktu Tino tu kecil hati, terima lah juga. Nyayang dia pula. Kedua pihak tak kena. Ini taghrir. Macam ada tipu daya, tipu helah juga ni. Tak molek lagu. Jangan pula kita pergi mengitar ke dia mandi. Kalau Daud Zahiri boleh lah kali. Kalau Daud Zahiri boleh lah. Tetapi adakah perkahwinan ini semata-mata makna tarikan tubuh badan itu? Tentu sekali tidak begitu. Dan hak syarak telah tentukan ini, tunjuk ini sudah memadai. Sudah memadai. Sebab itulah ashab kita mengatakan elok seseorang itu melihat perempuan itu sebelum meminang. Sehingga kalau dia tak kena, dia boleh tinggal dengan tidak menyakiti hatinya, dengan tidak menyakiti dia. Tengok sebab tak adil lah. Dalam keadaan dia tidak tahu, molek gitu. Baik, kalangan perempuan pun gitu juga, lebih baik gitu. Sebab apa? Kalau tengok ketika tak adil, banyak perkara. Banyak perkara. Kadang-kadang dalam keadaan kenaling, hak tu pun kenaling juga. Hak asalnya merah kalah, tapi jadi pucat. Dia kata pucat nyakit tak, kalau ke mana pula. Boleh jadi. Yang hak ni pun debar tengok tu pun tak boleh tengok molek. Sebab itu kita dengar banyak cerita dah berlaku benda ni. Tengok sekali tak boleh, dia kata dia tak tengok molek, tak tengok pula. Jadi macam gapo kan perempuan. Macam mata kau nak tengok, kan nak tengok mata apa orang tak tunjuk acak kali. Ni jadi boleh jadi lagu tu. Lepas tu dia tak puas hati, macam dia tak perasan kalau tak nampak molek. Itulah akibatnya. Sebab tu ana setuju hak ni boleh dipakai. Hak ni lah sebaik-baik. Tetapi kalau dalam masyarakat yang bertudung semua macam mana? Susah juga tu. Susah juga dalam masyarakat yang bertudung semua. Memang itu ada taghrir. Sebab tu sebaik-baiknya bagi anak kita sederhana. Dalam keadaan biasa ni buka, biar orang tahu. Kadang-kadang kita tak tahu. Betul ke anak orang ni dia minta tolong dengan kita? Kalau mau orang buat lolok pula, kita tak pernah tengok dia. Satu masalah juga kalau berlaku apa-apa, kita tak pernah tengok. Betul ke bini dia dakwa bini dia? Tiba-tiba kita tak pernah tengok. Skalanya dia bertudung, mana-mana kita nak tahu. Boleh jadi orang nak perangkap kita nak apa, boleh jadi. Ya, sebaiknya hak sederhana itulah. Hak sederhana. Tak salah tuduh-tuduh, tapi anda tidak nak kata kadang-kadang hak tu pun ada juga pendapat yang mengatakan begitu. Kalau berasa nak lagu tu, ikutlah hak tu. Tapi pada anda lebih baik hak sederhana tadi. Senang, banyak perkara. Nak berniaga, nak mengaji, nak pergi mari, nak berapa, susah. Pakai tuduh ni. Kalau nak naik motor, lagu mana? Waktu nak kau selok duduk kebah-kebah depan muka, susah tu. Susah. Ganggu tu. Boleh membahayakan diri sendiri. Banyak lagi benda-benda keadaan-keadaan lain lagi. Banyak. Kalaulah dalam masyarakat tu dia suruh dedah, tak sih, kena buka kepala. Itu lain cerita. Kita boleh pertahankan hak tu, hak kita. Kebebasan beragama, duduk negeri mana waktu tu kita kena pertahan hak tu.
Tapi kalau dia nak tengok muka, takkanlah tak tahu nak masuk PSA ni. Mukanya lagu mana? No. Takkan tak, dia tak pernah masuk. Kita tak boleh kata juga ke dia tu. Orang tahu takut orang lain masuk. Dengan sebab tu molek lah. Dia terutama tempat-tempat begitu yang sesuai sepatutnya. Susah jadi. Terutama tempat-tempat begitu. Janganlah kita menimbulkan masalah kepada orang. Tetapi kalau hak kita, tak boleh kena pakai skop. Tak boleh hak tu. Kau mana-mana pun tak boleh. Biar ada pendirian. Sekatu je. Kalau hak boleh pun. Sekatu. Muka, tapak tangan. Atau kaki. Itu masih khilaf lagi. Sekatu. Kalau dia kata, kalau tak boleh tengok, elok dia hantar orang perempuan yang dia percayai pergi tengok. Dah cerita kepada dia. Tapi susah juga kalau kita suruh orang perempuan pergi pun tak serupa dengan kita tengok. Tak boleh ni. Tak kena belakang, jadi susah lah. Menyukarkan muamalah. Menyukarkan muamalah. Sebab tu baik tak sah lah lagu tu. Susah. Kita tidak, kadang-kadang kita tidak mengalami lagi tu. Orang ni susah juga kadang-kadang kita kecek kan. Ketika dia tengah bersemangat begitu, kita kecek gitu. Dia kata macam-macam. Boleh jadi orang. Biarlah. Nak raya, kita nak cerita. Hak sederhana tu paling molek. Sama-sama. Orang hak duduk tak setubik dalam rumah. Dia kata, kalau kita kata tubik rumah boleh gitu gini, dia kata tidak warak lah, tidak alih sungguh lah, macam-macam dia kata. Tetapi dia kena fikir, ayah dia ada lagi tak apa, abang dia ada lagi tak apa. Kalau bukan semua orang bernasib baik lagu tu, hak tak ada lagu baik. Dia terpaksa kena pergi keluar, kena pergi mari, berurusan dengan orang tu orang ni. Dia kena fikir hak tu. Ketika tu lagu baik. Tidak kau susah. Tidak kau susah. Ni yang disebutkan dalam hadis ni, isyarat besar ni pada anak lah. Isyarat besar ni kepada satu ilmu yang lain. Seseolahnya Nabi SAW nak orang Islam ni menguasai ilmu ni melalui hak ni. Inilah yang diistimbatkan oleh setengah ulama, iaitu apa dia? Ilmu firasat, ilmu qiyafah, dan ilmu tapak tangan. Maknanya kalau tengok muka tu padan dah. Kalau orang reti tengok tapak tangan. Tapi kalau kita tunjuk tapak tangan pun tunjuk ke dia, tak tahu apa. Tunjuk depan gini pun tak tahu. Subuh duduk mana? Subuh duduk mana? Ya, dia kata kalau tapak tangan padan untuk subuh, untuk nak tengok subuh. Subuh tu apa makna subuh? Nak tengok mana tanda subuh? Payah kalah. Maknanya secara tidak langsung ia mendorong kita belajar sepatutnya. Tapi kita pula duduk kata itu mengetahui ilmu gaib. Yalah, inilah masyarakat kita susah. Ketinggalan semua lagu tu. Padahalnya Syekh Syubrakhiti syarah kepada kitab Arba'in Imam Nawawi, dia kata hak malaikat tulis itu pendapat dia nak mana ulama. Hak malaikat tulis tu, suruh tulis tu ketika dalam perut ibu tu, tulis goni tulis mana, dia kata tapak tangan, dia kata tulis dahi. Kalau orang tu tahu ilmu tu memang sungguh dia boleh baca. Dia boleh baca di dahi, cukup dah. Sebab tu Nabi SAW suruh. Ayahsabul insanu allan najma'a 'izamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Adakah manusia tu ingat aku tak boleh himpun balik tulang belulang dia yang hancur? Tak. Aku boleh susun balik orang-orang jari dia, ujung jari dia. Boleh susun balik. Maknanya tak serupa. Sebab tu bagaimana dalam dunia orang nak pakai belakang kita ya. Dia kata melawan perkara gaib. Lepas tu kita sendiri duduk buat. Kita sendiri duduk amal, cak jari sana sini. Tak serupa. Hak mati dah tak serupa. Hak akan lahir tak serupa. Tuhan buat. Dia boleh susun ni. Usah kau tulang belulang tu perkara mudah. Untuk Tuhan kumpulkan. Hak ni Tuhan boleh kumpul. Dalam Quran ada. Bagi kita doa apa yang kat tangan? Baca.
Baca tu. Napa kita duduk kenapa? Kena. Apa makna? Orang ahli ilmu tapak tangan dia kata dia boleh ubah nasib kita ni dengan doa. Orang tangan kita ni berubah sama. Kita tak tahu. Sapu muka. Apa makna? Kita tak tahu. Padahal Islam yang kita anut ini begitu maju ke depan. Tangan siu duduk sapu ke muka. Apa makna? Besar makna. Sini pun itu maksudnya. Nak pergi ke situ tu. Kalau orang yang reti. Tapi bila kita tak reti, kita orang Islam pun tak reti. Boleh kau orang kafir pandai juga. Pandai ilmu. Pasal apa? Pasal kita salah tafsir. Benda-benda macam ni kita kata wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Ni termasuk dalam anak kunci ghaib. Tak boleh nak tahu apa hak esok. Tak boleh nak tahu nasib orang tu orang ni. Kalau tahu, mana dia rapah anak kunci tu daripada Tuhan. Tuhan saja yang tahu. Silap tafsir. Situ ya, ringkas tu. Kalau nak bincang panjang-panjang, silap tafsir tu. Apa maksud dia? Kalau lah faham tu, tidak timbul masalah. Banyak kemudahan yang kita dapat daripada ilmu-ilmu tadi. Tapi bila kita ketinggalan lah kita. Dan itu tidak termasuk dalam tenung yang dilarang oleh Allah SWT, dilarang oleh Nabi SAW. Tak termasuk. Bukan tenung tu. Orang ni termasuk dalam sains, ilmu. Siapa dapat, dia tahu. Termasuk dalam ilmu. Bukan termasuk dalam kahanah ataupun tenung. Orang panggil tenung yang dilarang. Tak termasuk. Kalau silap pergi anggap tenung, ketinggalan. Sebagaimana yang kita tengok sekarang ni, umat Islam ketinggalan. Itulah akibatnya silap tafsir. Nampak gayanya kita tak lagi kena sekat tu yang mana ni. Wallahu a'lam.